Masih lagi dalam perbincangan menjelang pilihan raya Presiden Amerika Syarikat dan FBM KLCI juga menghadapi tekanan jualan yang ketara pada bulan Oktober dengan indeks menurun dari 1656.39 pada 1 Oktober kepada 1601.88 pada 30 Oktober, penurunan melebihi 50 mata. Dan ketika ini kita menghampiri pilihan raya Presiden Amerika Syarikat dan peningkatan risiko geopolitik di Timur Tengah dan perubahan dasar kewangan oleh Bank Pusat, dan kita nak tahu adakah bulan November akan menawarkan pulangan positif untuk FBM KLCI. Jadi untuk menjawab persoalan ini kita bersama dengan Muhammad Siddiq Jantan, Ketua Pendidikan Pelaburan UOB Kay Hian Wealth Advisors. Baik Siddiq, pertama sekali mungkin boleh kongsikan apakah faktor utama yang mendorong penurunan FBM KLCI pada bulan Oktober, dan mungkin adakah faktor-faktor ini mencerminkan trend musiman, ataupun bagaimana prestasi FBM KLCI pada bulan November setakat ini secara ringkasnya. Baik. Okey, baik Nabila. So kalau kita lihat penurunan FBM KSCI pada Oktober 2024 ini, dia mencerminkan gabungan faktor global dan juga domestik. Di peringkat global, ketegangan geopolitik, I think semua orang dah tahu, yang semakin meningkat terutamanya di Timur Tengah memberi kesan besar kepada sentimen risiko dunia. Dan kebimbangan ni membuatkan pelabur menjadi lebih berhati-hati beralih kepada equity yang lebih selamat. Selain itu, ketidakpastian berterusan mengenai hala tuju kadar faedah Fed sama ada akan pos seketika ataupun meneruskan penurunan. So dengan data terkini mengenai inflasi dan juga pasaran buruh yang tidak menentu, langkah Fed seterusnya dalam dasar monetary sukar diramal. Ada yang mengatakan penurunan sebanyak 25 basis point, ada yang mengatakan penurunan sebanyak 50 basis point. So ini membuat pelabur equity terutamanya mengambil tindakan berhati-hati. So latar belakang antarabangsa ini kalau kita lihat dia mencipta persekitaran yang mencabar bagi pasaran Malaysia, yang meningkatkan lagi volatility di peringkat domestik. Tapi dalam negara pula kita lihat aktiviti pengambilan untung dia memburukkan lagi trend penurunan. So pelabur mengambil peluang untuk merealisasikan keuntungan terkumpul daripada bulan sebelumnya. So turun naik harga minyak yang turut menyumbang kepada kebimbangan memandangkan kesihatan ekonomi berkaitan untuk Malaysia berkait rapat dengan hasil minyak yang mempengaruhi unjuran fiskal dan juga sentimen pelabur. Tapi apa yang kita lihat untuk bulan 11 bulan November ini, kita lihat prestasi untuk 20 tahun terdahulu, iaitu daripada tahun 2003 hingga 2024, kita lihat FBM KSCI mencatat prestasi yang seimbang untuk bulan November dengan kenaikan 10 daripada 20, artinya 50-50, 50% menaik dan 50% menurun, berbanding kalau kita comparekan pada bulan September dan Oktober menunjukkan trend negatif yang lebih ketara, iaitu penurunan sebanyak 12 bulan daripada 20 bulan untuk bulan September dan juga penurunan 13 bulan daripada 20 bulan untuk bulan Oktober. So pola ini kalau kita lihat secara purata, FBM KSCI boleh mencatatkan prestasi yang lebih baik pada bulan November dan berpotensi menawarkan persekitaran yang lebih menguntungkan bagi para pelabur. Baik Siddiq, kita nak tahu juga kesan daripada ataupun impaknya kepada negara kita. Kalau kita nak lihat apakah implikasi pilihan raya Presiden Amerika Syarikat ini yang kalau kita boleh tengok terhadap prestasi FBM KLCI lah terutamanya kan, dan mungkin bagaimana perubahan dasar atau ketidakpastian politik di sana Amerika Syarikat sebenarnya mungkin mempengaruhi sentimen di Malaysia pada ketika ini. Okey, kalau kita tengok untuk pilihan raya Presiden Amerika Syarikat, dia memang akan mempengaruhi secara langsung FBM KSCI. So kita lihat dalam bentuk dasar ekonomi global dan juga sentimen pelabur. So kalau pilihan raya sebelum ini di Amerika Syarikat, dia wujudkan ketidakstabilan, ketidakpastian dalam pasaran yang tinggi, iaitu kalau 2 minggu sebelum pilihan raya, dia punya risk, dia punya ketidaktentuan sekitar 15 hingga 18%, tapi pada minggu pilihan raya semasa dan juga selepas, iaitu seminggu sebelum, seminggu semasa pilihan raya dan juga seminggu selepas pilihan raya, ketidakpastian tu akan bertambah, iaitu kita lihat di antara 20 hingga 30%, iaitu peningkatan mendadak. So keadaan ini kita lihat ianya mewujudkan ketidakpastian, dan dalam
tahun ini dalam pilihan raya kali ini kita lihat terdapat tambahan lapisan ketidakpastian iaitu mengenai dasar fiskal, percukaian korporat dan juga hubungan antarabangsa. So yang paling kritikal yang kita lihat adalah pentadbiran bagaimana pentadbiran Amerika Syarikat dia mengemudi dasar mengenai perdagangan khususnya dengan rakan perdagangan utama di Asia. So apa yang menyebabkan kepada apa yang memberi kesan kepada Malaysia pertikaian perdagangan yang berpanjangan melibatkan ekonomi besar khususnya dengan China atau rakan ASEAN lain, ianya boleh melemahkan pertumbuhan ekspor Malaysia. So sekaligus menekan pendapatan korporat dan sentimen pasaran dalam sektor yang bergantung kepada permintaan luar. Sebaliknya, jika pilihan raya Presiden menghasilkan dasar perdagangan yang lebih terbuka, ia boleh mencipta peluang untuk pengeksport Malaysia dan meredakan lagi kebimbangan dalam FBM-KSI. So sentimen pelabur domestik terhadap FBM-KSI juga mungkin terjejas oleh hala tuju dasar seperti cukai korporat Amerika Syarikat dan juga perbelanjaan kerajaan Amerika Syarikat. So jika pilihan raya dibawa kepada peningkatan cukai korporat atau peraturan yang lebih ketat kepada untuk industri utama, syarikat multinasional yang mempunyai pendedahan kepada pasaran Amerika Syarikat, iaitu kalau di Malaysia kita ada Microsoft, kita ada Nvidia. So ia mungkin memberi tekanan keuntungan kepada pasaran Amerika Syarikat dan juga menjejaskan pelaburan dan operasi mereka di seluruh dunia termasuk di Malaysia. So kalau kita tengok, kalau Nvidia itu semua data center, dia akan memberi kesan kepada supply chain yang ada di Malaysia yang memfokuskan kepada data center. So ini seterusnya memberi kesan tidak langsung kepada pasaran Malaysia. Itu berkenaan dengan pilihan raya akan memberi kesan ataupun menjejaskan sentimen pelaburan. Tapi bagaimana dengan Fed pula? Bagaimana kesan pemotongan kadar faedah terhadap pasaran saham Malaysia, khususnya FBM KLCI, dan adakah penurunan kadar ini sebenarnya akan meningkatkan daya tarikan pasaran Malaysia bagi pelabur asing ataupun sebenarnya mereka akan kekal berhati-hati dan juga tunggu dan lihat buat masa ini? Okey, kalau kita tengok untuk sebab minggu ni kita ada dua event, satu pilihan raya, satu lagi mesyuarat FOMC. So dalam mesyuarat FOMC iaitu pada hari Rabu dan hari Khamis iaitu sehari selepas pilihan raya, kita meramalkan Fed akan tetap memotong kadar faedah tidak banyak iaitu lebih kurang dalam 25 basis point. Walaupun ada yang berpendapat Fed akan berkemungkinan menurunkan 50 basis point, tapi bagi kami melihat Fed akan berkemungkinan memotong 25 mata asas untuk bulan ini dan 25 mata asas untuk bulan depan. So kadar faedah yang lebih rendah di Amerika Syarikat biasanya akan menekankan nilai dolar itu sendiri. So kalau tadi Nabila tunjuk ringgit berada pada paras RM37, dia akan mengukuhkan lagi nilai ringgit. Nilai ringgit akan menjadi lebih kukuh dan menjadikan ekuiti Malaysia lebih menarik kepada pelabur asing kerana nilai ringgit ni meningkatkan pulangan dalam aset tempatan. So dinamik ini dia memberi amat relevan kalau kita lihat untuk pasaran modal. Ini kerana dia kebergantungan Malaysia terhadap aliran masuk modal untuk menyokong prestasi FBM KSI. So aliran dana masuk asing akan menambahkan kecairan dan berpotensi meningkatkan penilaian pasaran penilaian pasaran apabila pelabur modal mencari diversifikasi daripada hasil rendah di Amerika Syarikat.